Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang ceria dan juga bahagia. Sebelum kita nak mulakan perbincangan Tanyalah Ustaz seperti biasa, saya ingin mengajak kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhumah arwah isteri kepada salah seorang panel dalam Tanyalah Ustaz, iaitu yang berbahagia Prof. Madya Datuk Dr. Farid Ravi, atas pemergian isteri yang tercinta, iaitu almarhumah Datin Hajah Suziana binti Muhammad Soyong. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan almarhumah digolongkan bersama dengan para solehin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa pada pagi yang indah dan barakah ini kita nak membicarakan tentang satu topik fiqh, iaitu darah wanita biar faham. Jadi kepada seluruh sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian yang mungkin menonton melalui Facebook, jangan lupa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua siapa, dan yang ketiga sebarkan kepada sahabat maupun ahli keluarga kita yang lain. Dan insya-Allah pada pagi ini kita bersama dengan seorang guru kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz kita yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan juga kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja ke ruangan Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, atau boleh juga buat panggilan ke 1800881677, dan pastikan soalan berkaitan topik kita, iaitu saya ulang kembali, darah wanita biar faham. Baik, jadi sebelum kita nak membuka kepada soalan-soalan, kita nak dengarkan dahulu apakah sebenarnya yang akan kita bincangkan di bawah topik darah wanita biar faham. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'. Saya muliakan Da'i Hakim. Senyum nampak gigi, insya-Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian semualah keluarga besar Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi kita membincangkan persoalan darah wanita biar faham. Tapi yang bincangnya lelaki. Lelaki tak ada darah lah. Tetapi kita kata daripada sudut perbincangan hukum fiqh dan sebagainya, kebanyakan kitab-kitab fiqh yang ditulis terutama dalam mazhab Imam Syafi'i yang tulisnya adalah lelaki, ulama-ulama lelaki. Jadi mereka ini sebenarnya dia ada istiqra. Istiqra ni maksudnya ialah kajian berkenaan dengan darah dan sebagainya, dan antara kajian-kajian yang biasa dilakukan pada zaman dulu dengan bertanya kepada ibu, bertanya kepada anak-anak, bertanya kepada isteri dan sebagainya, maka akhirnya dengan kajian-kajian tertentu maka keluarlah kesimpulan hukum-hukum yang berkait dengan darah wanita. Dan bila kita sebut tentang darah wanita ni, seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ketika mana beliau melakukan haji pada waktu itu, dan bila melakukan haji itu kemudian beliau menyatakan wa ana abki, tiba-tiba tu aku menangis.
kan, kan menangis tiba-tiba. Kemudian Nabi SAW tahu dah, kan, jadi Nabi tanya, ahiti, kamu telah pun kedatangan keuzuran haid? Maka beliau menyatakan, na'am ya Rasulullah, betul aku telah kedatangan haid. Dan kemudian kata Nabi SAW, Nabi sedapkan. Jadi Nabi sedapkan, maksudnya hati kita, hati Sayyidina Aisyah dan semua orang-orang wanita-wanita yang beriman. Kata Nabi SAW, inna hadha syai'un kataballahu azza wa jal ala banitil Adam. Ini adalah satu benda ketetapan yang Allah telah tulis kepada wanita-wanita daripada keturunan Adam. Dan kemudian kata Nabi SAW, faqdi ma yaqdil muhrim, buatlah apa yang dibuat oleh orang yang sedang mahram, bermuhrim. Itu beza, muhrim orang dalam haji, mahram kita lah. Jadi buat apa yang kamu lakukan itu, dan kemudian ghaira alla tatufi bil bait, melainkan kamu tawaf di Kaabah. Jadi masuk bermalam di Muzdalifah boleh, semua boleh tu, dan kemudian melainkan kamu bermalam. Dan kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar rahimahullah membawa pandangan ataupun sanad ataupun riwayat daripada Sayyidina Abdullah Ibn Abbas menyatakan bahawa Hawa radhiyallahu anhu alaihi salam adalah wanita pertama selepas diturun daripada syurga ke bumi didatangi haid. Jadi kita kata ini merupakan satu kelebihan, satu kebaikan dan satu manfaat untuk wanita, kerana kalau kita tengok hikmahnya sangat banyak. Di situ kita nak tahu tentang iddah, di situ kita nak tahu tentang keadaan wanita ni sihat ke tak sihat, kan, boleh mengandung ke tak mengandung dan sebagainya, dan kemudian penyakit-penyakit berkait, dan juga berkait dengan persoalan hukum dan juga ibadah. Dan sebab tu kalau kita tengok wanita ni tidak lain tidak bukan, darah ni dia ada 3 jenis lah secara umumnya. Berkait dengan haid kita panggil, yang kedua adalah nifas, dan yang ketiga adalah darah yang mana istihadah. Kan kadang-kadang orang terkeliru antara darah wiladah dengan nifas. Sebenarnya wiladah itu kalau ikut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, dia sendiri adalah bentuk kelahiran. Dia adalah kelahiran, maksudnya mengandung tu, hamil tu kelahiran, dia tak dikira sebagai darah. Kan, jadi itu persoalan yang sangat panjang. Cuma kita kata itulah satu kelebihan yang Allah bagi, dan itulah menetapkan hukum, dan itulah perkara-perkara yang mana boleh membawa kepada kita untuk taat beribadah, kan, dan sebagainya berkait dengan persoalan darah wanita. Wallahualam. Ya, betul. Jadi itu antara darah wanita yang perlu wanita itu sendiri tahu, sebab orang lelaki ni paling kurang darah tinggi je lah Ustaz, ya. Darah tinggi. Okey, baik, kita nak terus meraihkan soalan yang pertama pagi ini. Boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. Kalau boleh saya bacakan, datangnya dari sahabat kita bernama Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah jenis-jenis darah wanita yang perlu kita ketahui? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan darah istihadah? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Sarasi, dan satu persoalan yang sangat baik, sangat bagus tentang isu berkenaan dengan darah wanita ni. Dan kemudian biasanya kita sebut yang pertamalah darah wanita ni adalah haid. Darah wanita ni adalah haid, dan dalam Quran sendiri sebut ada haid, dan juga dalam hadis-hadis juga banyak menggunakan perkataan haid, seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi, ahiti, kan, adakah kau telah datang haid, keuzuran. Maka haid ni dia adalah satu benda yang mana kalau kita tengok daripada sudut sainsnya, dia adalah hentakan daripada kelenjar pececeri. Cuba Da'i sebut pececeri. Betul tu. Baik, betul ya. Macam nak makan kenduri bunyi dah. Okey. Jadi kelenjar pececeri ni dia akan kita kata merangsang ataupun ada hormon dalam badan tubuh wanita ni dipanggil hormon FSH. FSH ni dia hormon untuk apa? Untuk menjadikan ataupun untuk memproses ovum. Masya-Allah. Ovum ni dia adalah kita kata dia satu kilang lah. Kan, dan kemudian dengan hentakan itu ataupun dengan isyarat daripada otak itu akan memberikan ataupun mengeluarkan kita kata hormon tu, dan menjadikan keadaan manusia itu akan didatangi, wanita akan didatangi haid. Apa haid tu? Maksudnya bila mana ovum itu tidak disenyawakan dalam tempoh 24 jam, maka pada waktu itu dia akan jadi darah. Jadi maksudnya benda yang tak berguna dia buang. Masya-Allah. Itu kehebatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak simpan. Jadi benda yang tak berguna macam kita lah kan, kadang-kadang buang air kecil ke apa, buanglah kan. Tak guna. Jadi pada waktu kita kata ibaratnya seperti mana juga haid itu, maka yang tak berguna itu akan dibuang. Jadi daripada sudut asalnya dia adalah darah wanita yang subur lah. Jadi wanita yang subur, yang sehat dan sebagainya. Sebab tu mengikut pakar-pakar perubatan, dia wanita yang sehat paling-paling kurang 4 kali setahun dia kena haid.
Tu paling kurang. Kita kata, tapi sebenarnya kadang-kadang ramai wanita yang syak, ragu-ragu, maka kita kata kena jumpa pakar perubatan. Jangan jumpa ustaz tak tahu. Betul. Kena jumpa pakar perubatan dan kena semak pakar sakit puan dan sebagainya. Kenapa dia tak didatangi haid? Apakah sebab hormon tertentu dan sebagainya, ataupun mungkin ada penyakit-penyakit tertentu. Itu dia punya konsep dia. Jadi kata Imam An-Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i adalah darah yang keluar ketika mana wanita itu subur ataupun wanita itu dalam keadaan sihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada dipanggil nifas. Okay. Nifas ni pun ada dalam hadis yang diriwayatkan daripada Fatimah binti Abi Hubaish dan beberapa riwayat lain, hadis yang sahih. Anafisti, kata Nabi, adakah kamu telah pun keluar darah nifas? Maka darah nifas ni kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam mazhab Imam Syafi'i ialah darah yang keluar selepas kelahiran. Masya-Allah. Jadi lepas kelahiran tu ada keluar darah menandakan bersihnya, nak membersihkan rahimnya seolahnya begitu, dan kemudian dengan sebab keluarnya darah itu maka dia ada hukum-hukum terkait. Berapa lama tempoh dia dan sebagainya, maka insya-Allah nanti kita akan perbincangkan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, istihadah. Istihadah ni juga dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaish, kata Nabi, fa innahu irqun. Dia adalah satu darah yang keluar daripada urat, penyakit maksudnya. Kan, jadi kalau kita lihat ni, dia lebih fokus kepada darah yang berkait dengan penyakit lah. Jadi penyakit di sini maksudnya darah yang tak sihat lah. Jadi di situ kita kata, dan disebut juga oleh Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Khatib Syarbini, maka itu secara ringkas tentang jenis-jenis darah. Dan semua ni kalau kita perhatikan, sama ada haid, sama ada nifas, sama ada istihadah, dia keluar daripada tempat yang sama, dipanggil sebagai vagina. Ataupun dalam istilahnya dipanggil faraj wanita lah. Okay? Sebab wanita ni sebenarnya dia ada 3 lubang. Dia ada yang dipanggil sebagai uretra. Uretra ni adalah saluran kencing bersambung dengan pundi kencing, dan kemudian ada vagina bersambung kepada rahim, dan kemudian ada anus, itulah lubang dubur. Jadi bila kita nak kena pasti tiap satu tu mani, mazi, wadi, haid, nifas, dia keluar tempat berbeza. Kita duk fikir-fikir semua keluar tempat sama je kan. Semua keluar ikut faraj je, ikut vagina je. Tapi sebenarnya dari sudut sains, perbincangan yang lebih detail, kajian-kajian yang mendalam, maka dia melibatkan apa kita kata tempat-tempat saluran-saluran yang berbeza. Itu kita kata indahnya lah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan-kebaikan yang kita dapat lihat. Wallahu a'lam. Baik, tadi Ustaz ada sebut tentang haid. Ada satu soalan yang saya fikir menarik untuk sama-sama kita bahaskan dari sahabat kita bernama Razali Zali Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Berapa lamakah putaran haid seorang wanita itu, dan macam manakah putaran haid seorang wanita itu terlalu panjang? Adakah itu pun dikira darah haid juga? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih, insya-Allah. Terima kasih juga kepada Razali atas soalan. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada Tuan Razali. Bila kita sebut tentang kitaran haid ni, ataupun istilah mudah kita pattern lah, keadaan sendiri kan, bagaimana wanita seorang tu dia haid ataupun keuzuran, dia berbeza-beza. Jadi sebab tu kita tak boleh nak ikut daripada awal bulan ke hujung bulan kan, kadang-kadang boleh jadi tengah bulan kan, kadang-kadang boleh, maksudnya, dan kemudian mungkin boleh ada perubahan tu dia tak drastik. Mungkin bulan ni mungkin hari ni kita kata 28. Jadi kita kata, ataupun kita ambil lah 1 Mac kan, 1 Mac tu dia keluar, bulan depan bukan 1 Mac, mungkin 2 Mac. Jadi kita tengok dia pattern tu. So maksudnya memang kena catat, memang kena ambil gambar, memang kita kena peka daripada sudut bila mana dia proses permulaan bila mana haid itu. Jadi kalau kita melihat kepada, kalau tengok tadi apakah perbezaan haid yang panjang dan sebagainya, kita kata haid ini dalam mazhab Imam Syafi'i disebut oleh Imam Syafi'i sendiri dan juga Imam Abu Hanifah dan juga Imam Sufyanul Tsauri. Maka kata Imam Sufyanul Tsauri, kata Imam Abu Hanifah, haid ni paling minimum adalah 3 hari 3 malam. Itu pandangan mereka. Tapi mazhab Imam Syafi'i dan juga pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini pandangan mazhab kita lah, iaitulah boleh keluar dalam tempoh 24 jam. So dalam tempoh 24 jam tu mungkin boleh jadi haid. Itu paling minimum lah. Okey. So panjangnya kata Imam Ahmad dan juga kata Imam Syafi'i, boleh jadi satu orang tu suci ialah 15 hari. 15 hari suci, bukan 15 hari haid. 15 hari suci. Jadi 15 hari suci ni boleh kita ibaratkan, kata Imam Ahmad, seorang wanita itu mustahil dalam seluruh umur kehidupannya mesti ada separuh umur tu suci. Maksud ibarat kata umur 50, 25 tahun suci,
25 tahun sekian-sekian. Selepas dia akil balik lah. Kan selepas dia haid yang pertama itu. Jadi kita kata itu antara perbincangan yang dilontarkan di kalangan para ulama tentang isu ni. Dan kemudian kalau haid yang panjang, maka pada waktu itu antara benda yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana nak mengenal pasti darah ni jenis macam mana. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam An-Nasai, Imam Hakim, hadis yang sahih, iaitulah berkenaan Nabi sebut tentang isu berkait dengan darah ini, Nabi sebut warna. Kan, jadi bila sebut tentang istihadah, maka Nabi SAW sebut warna apa. Bila sebut tentang haid ni, Nabi sendiri menyebutkan bahawa ialah aswad, yang warna hitam pekat, likat. Itu darah haid, sifat dia. Adapun dia punya kelikatan dia punya warna dia lebih pekat. Adapun darah istihadah tu dia lebih terang sikit, dan kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaili, dia seakan-akan bercampur di antara kuning dengan merah. Maksudnya lebih kepada merah lah, merah yang agak lebih jernih. Jadi di situ boleh kita pastikan bahawa sebenarnya walaupun tempoh haid tu yang terlalu panjang, maka kita kena pasti jenis darah tu macam mana. Betul. Itu dia punya kaedah lah. Itu dipanggil sebagai tamyiz ad-dam. Kita membezakan jenis warna darah. Sebenarnya memang ada beza. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi tahu dah warna tu dan sebagainya. Itu konsep. Yang kedua ialah kita tengok tamyiz al-adah ataupun adat. Adat kebiasaan wanita tu. Biasanya kalau dia haid 7 ke 8 hari, tiba-tiba dia kata lain macam untuk bulan ni apa semua kan. Boleh pergi kepada 13 hari, 14 hari. Dia kena tengok balik. Dia punya wanita yang biasa, keadaan yang biasa, adat kebiasaan dia. Jadi itu juga antara proses yang insya-Allah nanti kita akan cuba detailkan lagi. Ada kiraan, ada apa dan sebagainya, dia punya proses dia. Wallahu alam. Ya, jadi banyak yang ingin kita bicarakan bersama, tetapi kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ketika ini kita sedang membahaskan satu topik fiqh, iaitu berkaitan darah wanita. Biar faham bersama dengan guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik, kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya dari Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Mustafa, Da'i Hakim dan warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Bagaimanakah untuk membezakan darah wanita haid dengan darah penyakit? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Muhammad Izzuddin atas soalan. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Izzuddin. Baik, jadi bila kita sebut nak membeza darah penyakit ini, kita kata darah istihadah lah. Okey. Jadi bila sebut tentang istihadah dan juga haid ini, dia ada banyak daripada sudut perbezaan dia lah. Okey, pertama kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, ada berapa cara kaedah. Pertama daripada sudut umur tu. Kalau kata umur tu, kita katalah haid itu pandangan majoriti para ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i adalah 9 tahun bagi wanita lah. Sebab lelaki memang tak ada haid. Jadi 9 tahun lah kan. Jadi umur 9 tahun. Katalah dia tu umur 7 tahun ataupun 8 tahun dah kena dah. Maka pada waktu itu adakah dia sebagai haid, dia sebagai istihadah. Sebab dia umur tu belum mencapai pada umur baligh. Baik, itu satu. Yang kedua ialah melihat, kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, melihat kepada kebiasaan wanita tu. Jadi kalau kebiasaan wanita itu adalah kita kata 7-8 hari, 6-7 hari macam tu dan sebagainya, dia kebiasaan begitu. Tiba-tiba tengok-tengok 16 hari. Kan. Jadi maksudnya yang itu kita dapat tahu dah, bila melebihi tempoh yang dipanggil tempoh maksimum haid, maka pada waktu tu dikira sebagai istihadah. Itu cara kedua. Cara ketiga kata Syekh Dr. Wahbah Zuhaili ialah kita melihat daripada sudut umur. Kalau umur tadi umur awal, yang ni umur akhir. Kalau ikut pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, kebanyakan majoriti para ulama lah termasuk mazhab Imam Syafi'i ialah umur 62 tahun. Itu pandangan yang masyhur dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ya, saya tak nafikan ada pandangan kata 50 tahun, ada pandangan kata 55 tahun dan sebagainya, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i adalah 62 tahun. Maksudnya kalau 65 tahun haid lagi, itu bukan haid, itu adalah istihadah.
Itu dia punya konsep bagaimana kita nak melihat secara ringkasnya 3 perkara, dan kemudian melihat juga kepada dia punya apa kita kata keadaan juga. So keadaan wanita itu sendiri keadaan apa? Maksudnya adakah telah berbeza daripada rutin yang biasa? Kan contoh kita kata biasanya dia katalah contohnya tempoh untuk kitaran tu katalah 25 hari. Baik. So 25 hari tu waktu dia haidnya berapa? 7 hari lah. So maksudnya bila tengok 25 tolak 7 dia ada lebih kurang dalam 18 hari lagi. So 18 hari tu dia suci kiranya. Jadi bila keadaan 18 hari tu tiba-tiba sebelum berinjak kepada bulan seterusnya, tengok-tengok hari yang ke-14 haid dah. Contohnya ataupun hari yang tu kena teliti. So kena tengok kemungkinan besar dia adalah darah istihadah. Dan yang keempat, yang kelima paling penting, kena rujuk pakar sakit puan. Betul. Yang tu kan kita secara umumnya ulama-ulama fiqh bahas bincangan daripada sudut perubatan, dan akhirnya keadaan diri kita sendiri adalah orang yang kita jumpa tu sendiri, kita cerita apa semua, dia faham, dia tahu sebab apa, dia pakar dalam bab berkait dengan perkara itu. Bahkan Nabi SAW sendiri kita sebut kalau melihat kepada keadaan itu secara umum kita sebut dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i tadi, maka sepakat di kalangan para ulama sama ada Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i ataupun Imam Abu Hanifah menyatakan tengok kepada keadaan darah tu tadi. So tengok pada keadaan darah tu warna. Biasanya kalau warna tu kata Nabi SAW haid lebih aswad lah, lebih pekat. Adapun darah yang berkait dengan istihadah dia lebih jernih dia punya, ataupun lebih kemerah-merahan dia punya warna dia. Itu memang kaedah yang diguna pakai daripada para ulama terdahulu, zaman bila pun, keadaan bila pun, itu secara umum bagaimana kita nak membezakannya. Dan itulah berdasarkan hadis riwayat daripada Fatimah binti Abi Hubaish tadi, dan juga riwayat daripada Hamnah binti Jahshin, sahabat wanita Nabi SAW, dalam riwayat Imam Abu Daud dan sebagainya, hadis yang sahih. Jadi itu kaedah secara umum, wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi kita boleh lihat kepada keadaan, kebiasaan, dan mungkin juga kita boleh rujuk kepada pakar kesihatan. Baik, saya tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita, Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Dalam usia 65 tahun masih ada lagi darah yang datang, tapi tidak lama, cuma 3 atau 4, 5 hari je. Adakah itu dikira darah haid? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga kepada Mak Etun atas soalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Mak Etun, persoalan yang sangat baik, sangat bagus. Okey. Jadi ini persoalan orang-orang yang veteran lah. Veteran. Bila dah veteran kan. Jadi kita kata kadang terkeliru lagi. Betul, biar tahu jangan keliru. Itu penting kan. Baik. Jadi kita kata kebanyakan lah di kalangan para ulama, termasuklah Imam Abu Hanifah, disebut juga oleh sebahagian para ulama yang lain, menyatakan bahawa umur tu ialah umur 50 tu menopause lah kita kata. Baik. So habis dah, tak ada dah lepas tu. So umur 50. Tapi sebenarnya mazhab Imam Syafi'i dia ada guna kaedah yang dipanggil ihtiyat. Ihtiyat ni kena berhati-hati. Jadi bimbang takut umur 50 kita tetapkan. Sebenarnya dalam hadis tak sebut lah. Cuma istiqra', maksudnya kajian di kalangan para ulama fiqh dan sebagainya, maka menyebut ialah umur 50 tu dibimbangi cukup ada kan. Takut ada tu, maka mazhab Syafi'i dia drag lagi, dia tarik lagi, maka yang pandangan masyhur dan tepat dalam mazhab Imam Syafi'i 62 tahun. Baik. Maka maksudnya kalau umur 65 tahun tu tiba-tiba datang dalam keadaan itu, secara umumnya kita kata dalam mazhab Syafi'i dia adalah istihadah. Maksudnya bila istihadah dia tak terikat hukum hakam haid. Dia tak perlu mandi wajib, dia tak perlu apa sekian dan sebagainya, cuma dia bersihkan, dah ada kaedahnya lah. Cuma kita sebut daripada sudut ni, akhirnya kita nak tengok juga kepada penentuan daripada sudut warna darah juga. So tengok juga pada warna darah, dan kemudian kebiasaannya kalau dah umur dah lebih pada 62 tahun itu, secara umumnya dia confirm darah tu bukan darah yang pekat lah. Sebab dia adalah istihadah. Itu dia punya konsep dia. Wallahualam. Okey, baik. Jadi kita boleh mengambil konsep yang telah disebutkan tadi, 62 tahun. Apapun kita boleh lihat kepada warna darah tadi. Baik. Mas Niza bertanya, Assalamualaikum kepada Ustaz, Da'i dan seluruh warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ada 2 soalan. Yang pertama Ustaz, wanita yang kerap berlaku darah istihadah bersambung dengan darah haid, bagaimana cara untuk solat puasa dan bolehkah masuk ke masjid? Yang kedua, bagaimana perbahasan bagi wanita yang keguguran anak? Adakah perlu mandi wajib, dan adakah darah yang keluar itu dikira nifas walaupun sedikit? Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. Terima kasih juga kepada Mas atas soalan.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Mas. Dua persoalan isu yang dibangkitkan. Baik, yang pertama isu berkait dengan solat, puasa dan sebagainya bagi wanita yang istihadah. Maka kita kata Imam An-Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan sepakat di kalangan para ulama, wanita yang istihadah maka dia boleh menunaikan puasa, dia boleh solat dan sebagainya. Baik. Cuma kaedahnya itu disebut dalam hadis Hamnah binti Jahshin dalam riwayat Imam Abu Daud, ketika mana dia datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyatakan bahawa keadaan dia itu adalah kathiratan syadidah, terlalu banyak darah istihadah tu keluar. Kan, maka dia kata, ya Rasulullah, macam mana aku nak buat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan ambil kursuf, maksudnya ambil kapas. Baik. Ambil kapas tu yang tebal sikit tu kamu letakkan. Tapi kata beliau, ya Rasulullah, lebih banyak keluar maksudnya. Kemudian Nabi kata ambil dia punya thawb, maksudnya yang kecil, dan kemudian kamu masukkan sikit, seolah-olah kita kata ada lapisan pertama, lapisan kedua lah. Kan, jadi kita kata letakkan dekat situ, dan kemudian dia punya kaedahnya, kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaili dalam kitab beliau Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, pertama sekali ialah dia bersihkan. Dia bersihkan. Yang kedua, dia kena buat apa? Dia kena tampal lah. Kalau hari ni ada pack dan sebagainya, kita pakai yang tu lah. Okey. Kemudian yang ketiga, kita ambil tu ialah ketika mana nak menunaikan solat dan ibadah kita. Kan, jangan ambil sejam lagi nak masuk waktu, ambil lah. Tak perlu, sebab nanti kita bimbang, takut ada biasa kita akan ada was-was apa semua dan sebagainya. Kita bimbang, maka dekat-dekat nak waktu solat tu baru kita ambil. Baik, kemudian selepas itu dan juga waktu solat ni juga dia merangkumi, kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaili, termasuk daripada ibadah sunat. Maksudnya lepas dia solat wajib, lepas tu nak solat sunat, kena tak wuduk balik, kena tak buat proses yang sama? Tak, dia perlu teruskan saja untuk solat sunat. Tapi untuk waktu yang lain dia kena buat perkara yang sama. Itu dia punya konsep dia. Dan kemudian keadaan itu dilihat, dan kemudian seterusnya berlarutan dan seterusnya, maka itulah kaedah penyucian yang diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi. Itu bagaimana seorang sahabiah Hamnah binti Jahshin tanya Nabi, Nabi jawab, dan panduan itu penting untuk kita, bagaimana bagi wanita yang istihadah. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah berkenaan dengan wanita yang keguguran. Betul. Baik, wanita yang keguguran ini kita kata yang pertama sekali dalam hadis surah Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma' fi batni au fi butuni ahadikum fi batni ummi. Sesungguhnya salah seorang daripada kalian dihimpunkan di dalam perut ibunya. Baik, yang pertama sekali dia panggil nutfah. Nutfah ni campuran air mani dan darah. Kemudian dipanggil mudrah. Mudrah ni maksudnya ialah daging lah. Kemudian barulah dipanggil alaqah, ataupun alaqah dulu bentuk macam gumpalan, kemudian mudrah bentuk daging lah, ataupun bentuk janin. Baik, di setiap proses ini dia ada perbezaan dia. Okey, katalah contohnya umur janin tu di antara 40 ke 80 hari. Maka dia panggil, istilahnya masih dalam proses nutfah lah. Maka pada waktu itu kita kata majoriti di kalangan para ulama, disebut oleh Syekh Dr. Saleh Al-Munajjid dan sebahagian yang lain, menyatakan dia bukan darah nifas. Baik. Okey. Adapun selepas mana dia terbentuk dalam keadaan yang gumpalan darah yang besar dah, dan seakan daging dah, maka pada waktu itu dipanggil sebagai, istilahnya antara umur 80 ke 120 hari. So kita boleh target lah. Maksudnya keguguran tu berlaku umurnya berapa. Jadi pada waktu itu para ulama berkhilaf, berbeza pandangan pendapat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan dia adalah nifas. Maka dia kena wajib mandi apa semua dah. Okey, itu dia punya keadaan. Yang ketiga ialah lebih daripada 120 hari. Maka sepakat di kalangan para ulama itu adalah nifas. Jadi maksudnya kalau keguguran berlaku selepas 120 hari, maka itu adalah nifas, dan kemudian dia kena mandi, dan kemudian dia boleh selepas itu menunaikan solat dan seterusnya selepas keringnya darah nifas itu, ataupun habisnya darah nifas itu. Wallahualam. Okey, jadi tengok kepada tempoh hari. Kalau 80 ke atas maka ada khilaf, tapi kalau 120 ke atas maka itu ijma' ulama. Baik, kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Naik Luqman Hakim dan juga Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Umar Abdul Majid dari Feldah Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sepatut tanya, tapi tak apa, insyaAllah lah saya cuba tanya untuk mewakili isteri saya. Wakil isteri saya je lah Ustaz ya. Minta maaf lah Ustaz dan Da'i. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang isteri saya ni dah capai-capai dekat 60 lebih lah Ustaz, bukanlah 62 lagi. Jadi dia kadang-kadang dia ada hair. Tapi Ustaz menyebut tadi
kalau sekiranya umur dalam 62 ke atas tu maknanya tak perlu mandi hadas untuk beribadah dan sebagainya, dan juga tak, orang kata tak perlu cuti dalam sembahyang ni Ustaz. Jadi sebenar apa hakikat sebenarnya, untuk mohon pencerahan daripada Ustaz lebih detail mengenai, kadang-kadang isteri saya pun ada juga benda ni lagi, tapi lebih kadang-kadang 1 minggu benda tu haid ke apa ke, dia tak tanya doktor, dia kata bukan. Jadi apakah isteri saya ni patut mandi hadas juga ke, ataupun macam mana, ataupun tak perlu, buat kata Ustaz jawab tadi tu. Jadi mohon pencerahan Ustaz lah sedikit, pasal keliru sikit di sini Ustaz. Jadi itu mohon pencerahan Ustaz. Dan itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar yang sudi buat panggilan kepada kita. Betul, hari ini kadang-kadang ada orang keliru lagi Ustaz, kan? Dan lagi tempohnya seminggu pula. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan isu tersebut? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Seperti mana yang Tuan Haji Omar sebut tadi, dah jumpa doktor dah. Betul. Dah jumpa pakar perubatan dan kata bukan haid. Maka kita kata itu antara benda yang penting lah. Kalau jumpa Ustaz jadi benda lain nanti. Ustaz boleh sebut hukum, tapi daripada sudut dia punya kajian, betul, kan, cek apa semua dan sebagainya, maka kata itu antara benda yang sangat penting. Baik, jadi kalau itu yang telah ditetapkan, itu yang telah disebutkan, dan itu juga daripada sudut hukumnya, seperti mana umur yang kita sebutkan tadi, maka kita kata waktu tu dia tak ada dah mandi wajib, tak ada apa dah. Sebab dia adalah istihadah. Maka istihadah tidak ada mandi wajib, maka hukumnya dia tak terikat seperti mana haid dan juga nifas, kan, ataupun mandi kerana sebab keluarnya darah, kan. Jadi bukan. Jadi apa cara dan kaedah dia? Kita kata tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu lain lagi setelah adanya pakar yang menyebutkan, dan hukum juga bertepatan. Betul. Antara hukum dengan kepakaran doktor perubatan dan sebagainya, maka waktu tu memang bukan haid, dan bila mana ia bukan haid, maka tidak perlu lagi untuk mandi wajib, dan bersih seperti mana disebut dalam hadis Hamnah binti Jahsyin tadi, bersihkan, dan kemudian pada waktu letak pad dan sebagainya, dan kemudian juga kita kata daripada sudut nak solat tu pada waktu yang akan solat, kan. Kemudian juga jangan sampai kita kata ada setengah orang tu dia kata boleh jamak tak, contohnya juga, kan. Kita kata boleh seboleh-bolehnya untuk dielakkan, cuma ambil waktu yang awal wudu ketika mana masuknya waktu, dan seperti mana kita sebutkan tadi, maka mudah-mudahan insya-Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bukan haid dan bukan kaedah sama macam mandi wajib dan sebagainya. Seperti haid, dia adalah istihadah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawapan yang terang dan jelas. Baik, kita nak beristighfar seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami, dan terima kasih juga kepada mereka yang sudi membuat perkongsian dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dibahaskan bersama adalah manfaat buat kita semua. Baik, kita nak meraihkan terus pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam, Da'i Hakim, Kak Iyat sini, Nohayati Ismail dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Ya, silakan Kak Iyat. Terima kasih, Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan Kak Iyat Ustaz, terkadang dalam keadaan haid kita terikut orang mengaji Ustaz. Bila kita dengar orang baca Quran, kita terikut bukan sekadar dalam hati tapi di mulut. Jadi Kak Iyat nak tahu, adakah hukum yang dikatakan haram atau berdosa Ustaz? Dan lagi satu, masih ramai yang keliru tentang dalam keadaan haid pergi ke kubur Ustaz. Jadi itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iyat. Dua soalan yang diajukan. Yang pertama tentang terikut mengaji Ustaz. Ini bagus mereka ni, kan. Yang kedua pergi ke kubur dalam keadaan haid. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, bila disebut tentang isu terikut mengaji tadi, maka pada perbahasan asalnya ialah Allah sebut dalam surah Al-Waqiah, la yamassu ilal mutahharun, iaitulah tidak disentuh Quran itu melainkan orang yang mana dalam keadaan suci.
Dan kemudian Allah sebut juga dalam Nabi sebut juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, tapi hadis ni dibahas panjang oleh para ulama. Ada menyatakan hadis ni lemah dan sebagainya daripada sudut status, iaitu la taqra al-haid wala syai'un minal Quran. Dan tidak boleh seorang dari yang ketika haid ataupun orang berjunub membaca sedikit pun daripada Quran. Okey, jadi daripada sudut ini kita tengok juga apa yang dibahaskan oleh Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dan juga secara umum dalam kitab-kitab beliau. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalau kita tak sengaja, maksudnya dalam keadaan istilahnya mudahnya tak sengaja terikut dan sebagainya, maka dia adalah dimaafkan. Baik. Tapi kalau sengaja kita mengikut, maksudnya kita sedang membaca Quran, maka pada waktu itu adalah perbuatan yang tidak digalakkan ataupun tidak dibenarkan oleh syarak kerana dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Itu dia punya konsep asasnya. Cuma kata Imam Nawawi rahimahullah, dia ada excuse bagi wanita yang dalam keadaan menghafal Quran. Kalau dia contoh dia dengar ke apa, dia memang kena ulang. Sebab tu kadang-kadang kalau buat diploma Darul Quran, tengok yang ramai grad tu perempuan. Lelaki lambat sikit. Betul, padahal banyak halangan perempuan. Banyak halangan perempuan kan. Tiap-tiap bulan dia kena hadap halangan dia tu, tapi dia lebih cepat. Sebab tu kita kata antaranya ialah pandangan Imam Nawawi mengharuskan, dan ada syarat disebut oleh Imam Nawawi tanpa kita menggerakkan bibir dan sebagainya. Dia hanya dihafal dalam hati, diingat dalam hati. Kita kata ada keizinan lah daripada sudut syarak bila menyatakan tentang isu berkait dengan seperti itu. Baik, itu isu yang pertama. Baik. Isu yang kedua ialah bila mana tentang isu ziarah kubur ni, kan bagi wanita. Sebab tu dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana kata Sayyidatina Aisyah, kami ni dilarang, maksudnya untuk menziarahi kubur, zawarat, iaitulah orang yang suka menziarah kubur, wanita yang suka menziarah kubur. Tapi secara hukum asalnya wanita itu sendiri dalam keadaan apa pun, hukum asalnya kalau tidak ada apa-apa keperluan, maka dia hanyalah harus sahaja, kan, untuk menziarah kubur. Dan juga termasuk juga dalam hadis umum yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innahu tadhkuru akhirah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur, sekarang ni aku benarkan, dan dia mengingatkan akhirat. Jadi secara umum bagi lelaki dengan wanita asalnya adalah disunnahkan, harus. Dan kemudian pada waktu itu bagaimana keadaan wanita yang haid tadi tu, maka keadaan wanita yang haid ataupun istihadah, maka pada waktu itu dia diharuskan, dibenarkan, tidak ada larangan haram ke apa dan sebagainya untuk menziarah kubur walaupun dia dalam keadaan tidak suci. Sebab dia tak berkait dengan ibadah. Dia hanya berkait dengan perjalanan saja. Dia berkait dengan tempat yang nak dituju, maka di situ apa kita kata ada perbincangan hukum yang khusus dan tak termasuk daripada perkara yang diharamkan. Walaupun ada sebagai ulama memakruhkan, cuma kita kata dalil yang menyatakan kekuatan bahawa diharamkan ataupun makruh itu, maka dia tidak termasuk daripada larangan. Jadi kita bolehlah untuk ziarah dan juga pergi ke mana-mana pun dalam keadaan dia haid itu. Wallahu alam. Okey, baik. Jadi kita nak meraihkan lagi seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Hakim dan juga yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Ini Cik Ilyas daripada Air Hitam, Pulau Pinang. Ya, silakan tuan. Silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tahu secepat-cepat haid ni 1 hari semalam. Selewat-lewatnya 15 hari. Selewat-lewatnya 15 hari. Bagaimana dengan wanita yang melahirkan anak dan juga wanita yang keguguran anak ni? Dalam tempoh ni, tak berapa hari lagi kita nak berpuasa ni, dan minta pencerahan daripada Ustaz. Secepat-cepatnya darah nifas dan darah perempuan yang keguguran ni, kita bimbang. Kemungkinan ada tak kalau darah nifas ni kering secepat hari, berapa lama? Sehari semalam ke, atau mungkin ke sebulan ke, 2 bulan ke. Tapi kebanyakan wanita ni, minta maaf lah, kita takut mereka ni jahil. Mereka menunggu selepas pantang kan, 40 hari. Kadang-kadang dah kering dah, kita bimbangi solat, tak melakukan solat dan juga berpuasa ni. Takut terlepas puasa dan juga solat. Minta pencerahan yang lebih lanjut daripada Ustaz, bagi pencerahan lah kepada wanita dan suami-suami ni, bagaimana untuk menerangkan kepada isteri dan anak-anak ni. Itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas. Ini baru tanda suami soleh bertanyakan untuk pihak isteri ya. Baik Ustaz, silakan.
Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, tadi kita sebut tentang tempoh haid dan sekarang kita berbincang soal penanya ataupun tuan yang bertanya tadi ialah berkenaan dengan tempoh nifas. Betul. Maka saya ambil pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i seperti mana disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan bahawa tempoh minimum adalah lahzah. Lahzah ni seketika. Baik. Seketika ni boleh jadi tempoh 24 jam, boleh jadi sekejap aja keluarnya. Tapi yang pentingnya dia adalah berlaku keluarnya itu selepas melahirkan anak. Itu dia punya konsep dia. Adapun sebenarnya ada pula para ulama bincang macam mana kalau melalui pembedahan. Kan itu juga kita kata pembedahan satu isu yang lain, kemudian keluarnya juga adalah satu isu yang lain. Maka kita kata tidak mustahil ataupun boleh berlaku, mana yang berlaku pembedahan, lepas tu dia akan keluar. Maksudnya anak tu telah disuci, dia keluarkan rahim dia, maka dia boleh keluar darah nifas tu dan kemudian dia tengok pada keadaannya. Dan dia perlu mandi wajib lah pada waktu itu. Okey, so itu tempoh paling minimum. Tempoh kebiasaannya adalah disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah 40 hari. Baik. Kan tempoh cuti kita dilanjutkan betul tak? 98 hari kan. Tempoh orang yang berpantang dan bagi dia punya penyelesaian 3 dianjakkan kepada 7 hari. Itu dah bincang di parlimen apa semua. Jadi kita kata daripada sudut asalnya panjanglah cuti dia. Kan. Cuma 40 hari adalah tempoh biasa. Baik. Betul seperti mana tuan sebut tadi. Maksudnya kalau darah tu contoh 15 hari dah kering, tak ada dah lepas tu, dia kena mandi wajib, dia kena solat. Macam biasalah. Macam biasa. Baik. Kan. Kemudian juga katalah contoh 38 hari dan sekian. Dia tak mesti 40 hari, tak mesti. Tengok pada keadaan keringnya darah nifas tadi, maka pada waktu tu dia kena mandi. Dan kemudian tempoh maksimum kata Imam Ibn Hajar boleh pergi kepada 60 hari. Masya-Allah. Jadi kena tengok pada keadaan lah, kepada keadaan wanita itu, pattern dia, keadaan dia. Kalau berhenti awal dia kena mandi dan kemudian dia kena tunaikan solat walaupun sebelum mencapai 40 hari. Itu dia punya konsep. Kalau kata contoh lebih 40 hari, hari yang ke lebih lagi ada lagi keluar, maka pada waktu kalau lebih daripada 60 hari tempoh nifas, dia adalah tengok pada darah. Kan? Sama ada dia haid ataupun istihadah. Itu dia punya konsep yang perlu kita perhatikan daripada sudut bagaimana berinteraksi dengan cerita nifas bagi wanita tadi. Wallah a'lam. Betul. Apa pun tengok kepada darah kita punya orang rumah tahulah macam mana membezakan darah itu nifas ataupun istihadah. Baik Ustaz, kita masih lagi membicarakan tentang darah wanita biar faham, dan kita nak terus meraihkan pemanggil lagi di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Saya Haji Tukenon, Haji Muhammad Saleh, Ustaz dan Dai. Silakan tuan. Persoalannya gini Ustaz. Ini tak sengaja lah, bukan tak sengaja Ustaz, tak perasan. Pakaian tu ialah kain ke, telekong ke, tudung ke, terkena darah haid, tak perasan. Dia pun solat. Dah solat, selepas solat dalam ke apa, sekali dia geledah, ada darah haid melekat lah kat pakaian tadi. Jadi saya tanya Ustaz, adakah solat yang dilakukan tu sah ke ataupun apa hukumnya solat yang kita buat itu aja? Itu aja soal ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena telekong Ustaz. Jadi bagaimana? Perlu ulang atau bagaimana solat tersebut? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Tukenon tadi. Baik, bila kita sebut tentang isu ni, memang ada hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya daripada Fatimah binti Abi Hubeish, yang mana pada waktu tu ada sebahagian sahabiah ni tanya macam mana nak membersihkannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bersih tu cucikan sehingga hilang lah. Sehingga hilang tu, dan kemudian kamu boleh solat dengan pakaian yang kamu gunakan itu untuk walaupun terkena darah tadi tu, kamu dah bersih, kamu boleh solat dengan pakaian itu. Maksudnya ialah pertama kita kena bersihkan. Cumanya kadang-kadang bila bersih tu, kadang darah ni dia sifat dia kadang-kadang dia masih ada dia punya corak. Darah tu dah tak ada kan. Itu dimaafkan. Cuma lepas mana kita solat baru perasan setumpuk. Contohnya kan. Jadi pada waktu itu kita kena tahu bahawa sepakat di kalangan para ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i bahawa solat ni ada syarat-syaratnya. So 5 syarat solat tu apa dia? Kena hadap kiblat, kena masuk waktu, suci daripada maksudnya haid ke ataupun apa, dan kemudian suci juga pada pakaian. Maka bila pakaian terkena darah haid, maka dia termasuk daripada benda yang kotor. Maka pada waktu tu secara ihtiyatnya berhati-hati, terutama pandangan mazhab Imam Syafi'i, dia perlulah digantikan solat kerana darah itu adalah darah yang kotor. Jadi ganti solat tu mudah je. Yang kain telekong tu pergi basuh, kan? Betul. Ataupun dalam keadaan mungkin tak sempat nak kering ke, pakai hair dryer je. Jadi tu kalau lepas tu tak ada dah kain telekong lain, bismillah solat dengan pakaian. Selalunya orang kata bang, tukarlah telekong baru. Baik, kita nak
nak beristighfar seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pagi ini, kita sedang membahaskan topik fiqh berkaitan darah wanita biar faham bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik, kita terus meraihkan soalan dari sahabat kita Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana sekiranya wanita itu keguguran dalam tempoh 2 bulan janin di dalam rahim, lalu doktor memberi tempoh 2 minggu untuk tarikh temu janji untuk proses kaedah cuci rahim. Namun dalam tempoh itu darah keluar sedikit demi sedikit. Bagaimana solat seorang wanita itu? Apakah itu dikira darah nifas atau darah istihadah? Juadah dihidang kepada tetamu, sungguh enak untuk dimakan. Mohon Ustaz perkongsian ilmu, jutaan terima kasih diucapkan. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq atas soalan dan pantun. Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi terima kasih kepada Puan Sahziatul Siddiq. Jadi persoalan isu berkenaan dengan tempoh tadi dan juga dia punya perbincangan tadi. Sebelum tu saya jawab dia punya tu kan. Boleh jawab pantun? Boleh Ustaz, silakan. Boleh. Pergi bercuti ke Sungai Merak. InsyaAllah saya jawab. Masya Allah. Jadi secara umumnya kita sebut ialah berkenaan dengan isu tempoh itu. Jadi kalau kita tengok tadi adalah lebih kurang dalam 2 bulan. Jadi 2 bulan ni kita boleh kata dalam 60 hari. Jadi bila 60 hari itu maksudnya 40 ke 80, maka dia masih dalam bentuk nutfah. Maksudnya masih lagi dia belum betul-betul kita kata ada yang sempurna lah. Jadi dalam keadaan seperti itu kita sebut tadi seperti mana pandangan Imam Nawawi dan juga Syekh Dr. Soleh Munajjid dan sebahagian ulama yang lain menyatakan bahawa dalam tempoh 40 ke 80 hari itu maka dia dikira sebagai bukan darah haid ataupun bukan nifas, bukan juga darah lain. Jadi itu adalah istihadah. Jadi istihadah. Jadi semuanya bezanya adakah dia haid ataupun istihadah? Di situ dia punya perbincangan. Jadi seperti mana kita sebut tadi kaedah tamyizud dam ataupun dalam keadaan kita membezakan darah itu, warna darah tu, keadaan darah tu, maka itu kaedah yang lebih tepat. Tapi secara umumnya dia adalah istihadah. Maka bila mana istihadah maka dia tak terikat daripada sudut hukum hakam haid, maka boleh disucikan dan sebagainya, dan kemudian dia bolehlah untuk mendirikan solat dan seterusnya sebab tempoh tu. Dia tempoh 2 bulan. Kalau tempoh 4-5 bulan tadi tu, so dia ada hukum-hukum perbincangan seperti mana yang kita jawab pada persoalan yang pada sebelum ini. Wallahualam. Okey, baik. Jadi kita nak meraihkan lagi pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, soalan saya Ustaz, saya tanya. Seorang wanita telah kering haidnya, tetapi dia tak boleh menggunakan air untuk mengangkat hadas besar. Bolehkah dia bertayamum sebagai ganti mandi hadas besar itu? Itu soalan saya. Saya bagi satu pantun. Ambil duit di dalam laci, nak beli barang di kedai $4. Mengerjakan ibadah mesti bersuci. Semoga amalan diterima Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemanggil-pemanggil dan penanya kita menceriakan keadaan dengan pantun-pantun. Ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Jadi ada orang bila nak mandi wajib tak boleh kena air. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan Haji Ismail membeli nasi di kedai $4 dan kemudian membeli nasi di kedai $4 dan kemudian mudah-mudahan sempurna ibadah til jannah. Masya-Allah, til jannah mahal tu. Baik, jadi insya-Allah membawa kita ke syurga dengan ibadah yang betul, hukum yang betul dan kaedah yang betul. Baik, jadi bila kita sebut tentang isu berkenaan dengan adakah boleh tayamum dan sebagainya, sebenarnya kalau kita tengok dia situasi para ulama mengkiaskan kepada isu yang junub. Kerana dalam satu hadis riwayat daripada Imam Ibn Majah, hadis yang hasan, status ataupun yang boleh digunakan sebagai hujah, iaitulah ketika mana seorang lelaki dia ini ditimpa batu. Bila timpa batu tu, dia pergi tanya pandangan sahabat yang lain. Sahabat kata kami, dan dia dalam keadaan berjunub. Sahabat kata kami tak menampakkan ni, melainkan kau kena mandi lah.
bila mandi meninggal dunia sahabat tu. Allah. Sebab dia punya luka tu agak serius lah, agak teruk, dan kemudian terkena air meninggal dunia. Allah. Maka kata Nabi SAW, ala inna shifa'ul iyya as-su'al, sesungguhnya ubat bagi kejahilan tu bertanya. Kan? Jadi sebenarnya cukuplah sekadar kamu untuk orang yang berjunub dan dia tak boleh menggunakan air. Maksudnya memang memudaratkan dia. Tu dalam keadaan darurat lah. Maka pada waktu itu dia hanya menggantikannya dengan tayamum. Maka kata Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi dalam kitab beliau Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i, dan kebanyakan lagi sebahagian di kalangan para ulama yang lain menyatakan bahawa dia cukup sekadar bertayamum dan tak perlu untuk mengulang mandi wajib. Bertayamum maksud dia, katalah contoh dia accident ke apa, memang berbalut apa semua, maka pada waktu itu dia kena keadaan itu dia boleh untuk bertayamum. Cumanya kena tengok dulu keadaan dia. Katalah contoh balut tu kaki je. Dia tetap kena mandi wajib setakat mana dia mampu, dan kemudian dia ada masaha al-jawrab. Dia kena sapu air tu, maksudnya air tu ratakan di tempat balutan tu. Baik. Ni kaedah macam mana balutan kita berwuduk kan, ketika mana tak boleh kena air, ada simen ke apa ke, maka waktu itu kita ambil secara sempurna dan tempat tu kita hanya lalukan air. Itu tengok pada dua keadaan tu. Kalau langsung memang dia tak boleh kena pada waktu tu, macam mana dia nak solat? Maka lepas dia cuci haid apa semua kering, maka pada waktu itu dia boleh untuk bertayamum. Cuma kita kata ada salah satu lagi pandangan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dan sebahagian besar juga di kalangan mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahawa salah bihurmati waktu, dia solat dengan hormat waktu. Maka kita kata pandangan dan fatwa itu memang ada, perbincangan itu memang ada. Cuma kita kata kalaulah dalam keadaan itu kita ambil masa contohnya berapa, 4 bulan 5 bulan Allah. Untuk nak sembuh kan. Jadi waktu tu banyak solat yang kita perlu ganti tinggalkan. Maka kalau kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka hukumnya adalah harus, dan itu pandangan Syekh Dr. Muhammad Zuhaidi, untuk kita bertayamum dalam keadaan darurat dan tak perlu mengulangi solat dan tak perlu untuk mandi wajib. Itu dia punya konsep dan kemudahan berdasarkan hadis Ibnu Majah yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Okey, baik. Jadi apa jua keadaan, kita perlu perhalusi darah yang kita keluarkan itu supaya kita kenal apakah itu darah haid dan sebagainya. Baik, saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Ketupat Palas. Tak tahu nak raya ni Ustaz. Ketupat Palas bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, bagaimanakah kaedah dan cara yang paling tepat dalam menentukan seseorang itu sudah suci dari haid atau nifas? Yang kedua, ketika sudah tiba di tanah suci, seorang wanita didatangi haid dan hanya sempat berniat ihram sahaja. Apakah nasihat Ustaz dalam situasi sebegini agar hati kekal tenang? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih juga kepada Ketupat Palas atas soalan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketupat Palas. Baik, jadi bila kita sebut tentang isu bagaimana cara nak pastikan suci, jadi kalau kita melihat kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ni ayat ni kalau boleh para wanita hafal, ni ayat dia ni. Ayat dia. Iaitulah surah Al-Baqarah, ayat dia 222. Ingat. Apa dia? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Dan kemudian Allah menyatakan wala taqrabuhunna hatta yathur. Iaitulah Allah menyatakan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad. Mereka ni siapa? Orang lelaki. Orang lelaki yang tanya kepada kamu wahai Muhammad tentang bagaimana wanita yang mahid. Mahid ni maksudnya yang datang haid boleh tak bersama suami isteri. Maka pada waktu kata Nabi SAW, jauhilah wanita daripada tempat haid dia. Maksudnya di situ ialah tak boleh untuk bersama pada haidnya saja, maksud tak boleh bersama dengan dalam keadaan haid, tetapi untuk kamu cium, untuk kamu apa dan sebagainya, muamalah harian tidak ada masalah. Dan ayat ni turun, kata Sayyidina Anas bin Malik, dan sebelum tu ayat akhir tu menyatakan dan jangan kamu bersama dengannya sehinggalah dia suci. Sehinggalah dia suci. Suci tu maksudnya mandi, lepas mandi hadas lah. Dan kata Sayyidina Anas bin Malik, ceritanya ayat ini ialah berkenaan dengan orang-orang jahiliah pada zaman dulu, sebelum kedatangan Islam, sebelum turunnya wahyu. Mereka bila wanita mereka haid, mereka halau pada rumah. Jangan makan sekali, jangan minum sekali, jangan apa semua. Bila dah haid, macam pakai buang pula kan. Yang tak elok tolak, lepas tu dah okey ni balik kan. Jadi kita kata agama telah pun menghilangkan semua amalan jahiliah itu, maka yang tak boleh hanya bersama saja. Kan, tapi untuk urusan lain masak apa semua tak ada masalah. Itu dia punya konsep dia. Jadi merujuk kepada persoalan tadi, macam mana caranya ialah suci. So suci ni macam mana? Kering haid. Kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menukilkan pandangan dan fatwa beliau, bila seorang wanita tu kering terus haid dia, maksudnya tak ada dah, maka pada waktu tu terus dia mandi wajib.
Itu dia punya konsep. Tu yang pertama. Yang kedua ialah dah kering tu, yang kedua ialah keluarnya dipanggil sebagai qassatul bayda, iaitulah cecair putih. Okey, cecair putih. Dan kemudian cecair putih ni keluar daripada mana? Keluar daripada kelenjar Bartolin. Itu mendatang apa pula tu Ustaz? Jenis ke, adakah jenis rimau ke, jenis apa? Tak, dia kelenjar Bartolin ni adalah dia duduk di antara bibir faras, dia dipanggil labia majora dengan labia minora. Labia majora ni bibir faras bahagian luar, dan dalam tu dipanggil labia minora. Itu daripada sudut sains dia. Jadi bila keluar tu maksudnya keluar cecair putih, sucilah dia. Sebab tu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, kunna la na'udu as-sufrah wal qudrah ba'da tuhri syai'a. Kami tak melihat kepada warna keruh dan juga warna putih yang keluar selepas mana suci itu apa-apa hukum padanya. Maksudnya dikira suci. Jadi lepas tempoh dia suci tu, keluarnya cair putih, maka pada waktu tu dianggap sebagai suci. Dan cara nak cek dia tu, okey, kalau orang dulu dalam bahagian kitab-kitab menyatakan bahawa dia mesti ambil kapas tu masukkan sikit kan, nak tengok keadaan darah tu. Sebenarnya cukup hanya sekadar di bahagian labia majora. Maksudnya ambil kapas tu dekat luar. Kenapa? Daripada sudut perubatan ialah kerana dia ada kita panggil sebagai jenis virus ataupun kuman yang boleh mengganggu persekitaran faras kalau kita masukkan sesuatu benda yang tak sepatutnya. Betul. Tangan ke apa ke dan sebagainya. Maka kita kata tak perlu. Maka cukup bahagian luar, tak perlu kepada minora, dalam bukan terus menora. Itu benda lain. Tak payah dalam, dia cukup majora je kat luar saja. Sudah cukup. Itu dia punya kaedah macam mana nak tengok daripada sudut cara suci dia. Okey. Kemudian untuk bagi ihram mengerjakan haji ataupun umrah. Kita nak dengarkan jawapan tentang yang ihram itu, tapi kita nak rehat seketika. Kembali bersua di TV9 selepas ini. Teruskan menonton, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi membahaskan topik darah wanita biar faham bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik, tadi kita tunda soalan yang kedua dari sahabat kita Ketupat Palas. Kalau boleh saya bacakan semula. Ketika sudah tiba di tanah suci, seorang wanita didatangi haid dan hanya sempat berniat ihram sahaja. Apakah nasihat Ustaz dalam situasi sebegini agar hati kekal tenang? Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Ketupat Palas atas soalan. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini adalah cabaran orang nak mengerjakan wanita terutamanya nak pergi umrah dan sebagainya berkenaan dengan isu ni. Jadi bila kita sebut tentang bila dia dah niat ihram ataupun kita kata dalam hadis riwayat daripada Abu Daud, hadis dan juga riwayat Imam Ahmad, status hadis yang hasan boleh jadikan hujah, iaitu kata Nabi SAW berkenaan dengan wal nufasahu wal haidu. Kata Nabi SAW, orang yang bernifas dan juga orang yang haid, idza atata, bila mana kedua-duanya tu datang haid ataupun ketika mana dia nak berihram lah, maka kata Nabi SAW, wa taghtasilani wa tuhriman, hendaklah mereka ni mandi, iaitu mandi ihram lah sunnahnya, dan kemudian mereka berihram. Dan kemudian kata Nabi SAW, faqdi manasik kullaha, dan kamu buat semua manasik ataupun urusan haji tu semua sekali, melainkan illa anta tufa bil bait, melainkan kamu bertawaf di Baitullah. Okey, jadi maksudnya bagi mereka yang terutamanya dia ada dua keadaan tu. Pertama orang buat umrah, satu orang buat haji. Maka buat haji ni hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahkan ada hadis daripada Safiyah binti Huyai, kata Abdullah ibn Umar juga pernah buat haji bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebelum itu. Maka kita kata macam mana cara dia? Yang pertama sekali, bagi mereka yang dah sampai, dia ihram. Dia ihram. Jadi bila contoh dalam flight itu sini pun tiba-tiba dia haid contohnya, maka dia ihram, dan bila sampai di tanah ihram dia mandi pun semua, dan dia teruskan. Teruskan tu maksudnya apa? Sebab dia tak pergi tawaf lagi. Kalau buat haji dia akan pergi kat Mina. So Mina tu dah berapa hari, lepas tu juga dia akan pergi di Muzdalifah, kemudian dia akan pergi seterusnya lah amalan-amalan haji. Maka pada waktu tu Nabi kata buat semua amalan haji tu melainkan tawaf je. Maksudnya tawaf tu lewat kan.
Itu keadaan bagi orang yang mengerjakan haji. Maka Nabi kata jangan risau, itu kan benda yang Allah telah tetapkan dan tidak perlu untuk kita nak rasa sedih dan sebagainya. Okey, itu satu. Umrah pula masa dia singkat. Kan kadang-kadang tu pergi terus direct kan, flight tu ke apa kita kata Jeddah ke dan seterusnya, dan kemudian pada waktu terus bila nak masuk ataupun mungkin selepas tawaf ke apa, terus dia haid contohnya, ataupun nifas ke contohnya kan. Biasa haid lah yang kita bincang ni. Maka pada waktu itu dia kena tunggu. Dalam hadis Safiyah binti Huyai tadi, seolah-olah Nabi bagi tahu, Nabi tanya dia dah bersih ke, dah tawaf ke? Bila dah tawaf ifadah dalam haji, maksudnya tak perlu tunggu dah, terus boleh gerak ke tempat-tempat yang seterusnya. Tapi yang isunya ialah bila dia belum tawaf lagi, maka pada waktu tu kebanyakan majoriti di kalangan para ulama semua sekali menyatakan bahawa dia perlu tunggu sehingga suci. Maksudnya grup umrah dia tu kena tengok keadaan. Dia kena tunggu sehingga suci lah. Katalah tak suci juga dalam keadaan seperti itu, maka waktu tu tidak ada umrah lah untuk dia. Mudah-mudahan pahala tu dia dapat. Maka mudah-mudahan juga dia datang pada waktu yang lain, maka dia menunaikan umrah dia. Itu dia punya konsep dia. Jadi tengok, kalau dia boleh suci, maka boleh teruskan amalan umrah. Kalau tidak, maka tidak ada umrah untuk dia. Tapi mudah-mudahan pahalanya dapat. Dan benda tu memang satu keuzuran, dan Allah maha baik perancangannya. Dan itu rahmat kebaikan yang Allah bagi pada wanita. Wallahualam. Okey, baik Ustaz, kita nak berpindah kepada wanita yang bekerja. Ada satu soalan dari mereka, iaitu Intan Zurina bertanya, Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Dilema wanita yang bekerja di pejabat adalah apabila darah haid sudah kering pada waktu sebelum waktu zuhur. Apakah hukumnya wanita itu tidak solat zuhur dengan alasan sukar untuk mandi hadas di pejabat? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Intan atas soalan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Okey. Jadi bila kita sebut tentang isu ini, dia ada beberapa perkara yang kita kena perhatikan. Pertama sekali, kita dah tahu dah kita punya pattern kita suci tu bila. Jadi kita kena rancang, kita kena nak tak nak kena mandi juga. Habis tu Ustaz, mandi kat tandas pun, mandi kat tandas. Itu dia punya konsep dia, kerana kita nak menjalankan hukum hak Allah, kita dah suci dan kemudian kita boleh teruskan solat dan sebagainya. Sebab tu kata Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeish, Nabi menyatakan, fa idzak balatil haidah fatrukis salah. Bila kamu datang haid, maka kamu tinggalkan solat. Kemudian kata Nabi SAW, fa idza dhahaba faghsili anki dama wa salli. Kata Nabi SAW, bila mana dah habis haid tu, dan kemudian pada waktu itu kamu kena mandi dan kemudian kamu kena menunaikan solat. Itu hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim. Maksudnya waktu betul-betul kita yakin tu dia waktu haid, maka kita tinggalkan solat. Tapi dalam keadaan waktu kita mandi dah suci, kita kena mandi segera. Sebab tu kata Imam An-Nawawi, ini kaedah yang ni boleh apa kita perincikan. Kalau contohnya pertama dipanggil zawal mani', kata Imam An-Nawawi, zawal mani' ni maksudnya ialah dia tak disangka-sangka datang. Tak sangka-sangka datang. Maka tak disangka-sangka datang, kadang-kadang tu dia ada isyarat dah, sakit sikit ke apa ke, tiba-tiba dia haid lah. Tapi tiba-tiba tak disangka datang, maka pada waktu tu tengok, kalau waktu solat tu kiranya dia tu dalam waktu solat, katalah contoh asar masuk, 5 minit lepas asar tu dia haid, dia tak sempat solat lagi, maka pada waktu kata Imam Nawawi, dia wajib untuk menggantikan solat tu. Okey, itu keadaan bila tiba-tiba dia datang. Okey, kemudian tiba-tiba dia berhenti, tiba-tiba berhenti, dia suci. Macam tadi agak pejabat tu tiba suci kan. Tengok cek apa semua tak ada, okey dah. Maka pada waktu itu, pada waktu solat tu dia kena segera untuk menunaikan solat. Dan terutama juga Imam Nawawi bahas, kalau tiba-tiba suci tu di hujung waktu. Di hujung waktu. Hujung waktu macam mana? Contohnya kita kata 5 minit lagi sebelum azan tu dia suci. Mana sempat nak mandi apa semua kan. Tapi kira-kiranya sempatlah untuk solat kan. Contohnya gitu. Maka waktu tu dia kena bergantikan solat yang hujung waktu tu. Itu bila mana datangnya yang kita panggil penghalang, iaitu haid, ketika mana dia nak berikan solat tapi tak sempat. Yang tadi tu dia dalam haid, kemudian tiba-tiba dia suci. So itu keadaan yang digunakan oleh Imam Nawawi. Cuma kita tanya kena qada ataupun tidak bila mana contoh suci waktu zuhur, kemudian waktu asar dan sebagainya. Syekh Muhammad Hasan Kaf dalam kitab beliau Taqrirat As-Sadidah menyatakan bahawa kalau seorang tu disuci waktu zuhur, maka waktu asar dia kena ganti zuhur dia. Ataupun sebaliknya, dia suci waktu maghrib, maka waktu isyak dia kena ganti solat dia. Cumanya kita kata dia atas keyakinan, pokok pangkal balik kepada keyakinan, adakah benar-benar telah suci. Bila suci, wajib untuk mandi, apa keadaan pun kita dah standby siap apa semua, dan kita uruskan dengan cara paling terbaik, walaupun dekat tandas, dekat pejabat kan, tak ada orang tahu pun. Perlahan-lahan lah, janganlah meriah sangat macam mana sungai sungai kan. Jadi waktu tu kita kata tetap kita menunaikan kewajipan, dan penting kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam. Baik, jadi tak dapat tidak, kita kena tunaikan kewajipan kita. Baik,
Kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najiah binti Kamarul Zaman. Saya nak tanya Ustaz. Saya ni ada masalah penyakit endometriosis. Jadi doktor bagi ubat hormon kepada saya. Jadi saya period sama 1 tahun. Jadi persoalan saya kepada Ustaz, bagaimana saya nak menentukan darah tersebut darah haid atau period, dan bagaimana saya nak tahu tarikh period saya yang tarikh period saya. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, okey. Terima kasih kepada Najiah ya dari Johor Bahru atas 2 soalan. Yang pertama nak membezakan tu, yang kedua bagaimana nak tahu tarikh period tersebut. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan dan sebagainya untuk kepada puan tadi yang bertanya. Okey, jadi ini penyakit yang boleh kita katakan dia walaupun minoriti, tapi dia boleh impact kepada kelahiran dan sebagainya. Jadi jenis penyakit yang seperti ini. Baik, jadi kita sebut tadi endometriosis tadi, bila mana dia berlaku dan kemudian doktor bagi pil dan sebagainya, haid dia tak teratur dan sebagainya. Baik, yang pertama sekali kita tengok ialah kembali mencatat haid anggaran sebelum ini. Katalah contohnya kita kata sebelum doktor bagi pil tu biasa je 8 hari, 11 hari ke berapa. So kita ambil anggaran yang seperti itu. Jadi maksudnya kita boleh dapat gambaran bahawa itulah tempoh haid yang biasa bagi kita. Itu dalam istilah dipanggil tamyiz adah. Maksudnya adat kebiasaan bagi wanita kita bezakan antara lepas ambil pil ataupun hormon tadi, pil hormon tadi dan kemudian yang sebelum tu. Maka kita tengok pattern ataupun dia punya contoh yang sebelum itu. Baik, itu satu. Kemudian juga daripada sudut yang lain, bila tanya tadi macam mana nak menentukan apa semua, kita kata nak tak nak kita kena peka kepada warna darah. Dan kita boleh sebenarnya bagi wanita dia tak ada masalah, dia boleh tangkap gambar, dia tengok perubahan darah tu. Jadi kita tengok tangkap gambar, kita simpan, kita rekod. So tengok pada hari sekian-sekian warna dia hitam pekat, confirm haid lah. Hari seterusnya lepas tu dah 15 hari dah. So kita kata contohnya bila dah habis tempoh kepada, sebab tu kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, maksudnya maksimum boleh kata 15 hari lah, itu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi selepas itu maka ia dikira sebagai istihadah. Dan tengok pula warna darah tu memang bukan seperti darah haid. Maka waktu tu kita kata mandi wajib, mandi junub, mandi wajib lah. Okey, kemudian selesai kampung sekali dan kemudian kita kena salat walaupun dalam tempoh darah masih keluar, kerana itu adalah istihadah. Itu dia punya konsep macam mana kita nak tahu. Pertama tadi yang sebelum, yang kedua keadaan kita mengira daripada sudut pembezaan daripada sudut darah itu sendiri. Okey, kemudian juga persoalan tadi bermula pada bila tu kita kata tarikh, waktu, masa apa semua tu, maka selepas mana kita tengok gambar, tengok apa, sebab mustahil wanita itu akan haid keseluruhan hidup dia ataupun setahun tadi disebutkan, mustahil. Kerana dia ada walaupun mungkin dah diletakkan makan hormon dan sebagainya, tetap kita boleh tamyiz, membezakan di antara darah haid ataupun darah istihadah. Itu keadaan yang kita perlu jelas. Sebab tu kata Imam Ahmad dan kata Imam Syafi'i juga, seorang wanita mesti suci separuh pada hidupnya seperti mana kita sebutkan tadi, dan apa keadaan sekalipun mesti dia itu ada waktu haidnya, ada waktu istihadahnya. Maka tengok kepada yang sebelum dan juga tengok daripada sudut warna darah dan juga kiraan tadi itu mengikut kebiasaannya. Okey, cuma nanti mungkin timbul satu persoalan. Dia kejap warna hitam, kejap warna sekian-sekian, kejap warna hitam, kejap warna sekian-sekian. Maka yang ni dipanggil sebagai haidah mutaqatti'ah. Ataupun dipanggil sebagai haidah mutakhayyilah, iaitulah haid yang tak teratur. Bila nak ambil hormon tu kadang-kadang tengok lepas tu ada, lepas tu tak ada, lepas tu pekat, lepas tu merah pula. Kan, jadi pada waktu tu kita kata ambil pandangan daripada Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah, menyatakan tempoh itu ialah tempoh haid. Tempoh haid maksud keadaan tu yang kita kata maksimum tadi tu. Kemudian selepas itu bukan lagi haid. Maka perlu tak qada? Maka dalam mazhab Syafi'i memang kena qada yang sebelum tu, sebab kita tak pasti antara tempoh tu kan, itu kena qada. Adapun Imam Malik dan juga Imam Ahmad menyatakan tempoh yang mana masih dikira waktu haid, maka dia adalah haid. Tempoh yang waktu terputusnya tu, contoh warna hitam keluar 3 hari, lepas 3 hari tu tengok masuk hari keempat, hari kelima dia darah yang biasa. Lepas tu nanti akan masuk darah yang biasa tu istihadah.
Okay. Itu pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad menyatakan keadaan itu. Jadi kita kata yang paling terbaik ialah kita melihat, sebab ini langsung sepanjang tahun ni keluar darah apa semua kan? Maka kita lihat kepada warna darah tu sendiri dan kemudian kita andaikan kepada bilangan hari sebelum kita ambil pil tu macam mana dia punya keadaan. Wallahualam. Okey Ustaz, kita nak berehat seketika, kita nak bertakbir seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membicarakan topik fiqh berkaitan darah wanita, biar faham bersama dengan guru kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Baik, soalan seterusnya yang ingin kita raikan bersama datangnya dari sahabat kita bernama Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Tempoh kebiasaan haid kita adalah 8 hari. Akibat memakan ubat, kitarannya semakin tidak stabil. Hari pertama ada cairan gelap yang keluar hanya sekali, kemudian hari ketiga baru ada semula cairan darah yang keluar. Jadi ada 3 soalan, saya bacakan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, adakah hari pertama cairan yang keluar itu dianggap darah haid? Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okey, jadi bila kita sebut tadi pil apa semua tadi kan, maka kita nak kena tengok dulu pada waktu pertama itu ialah tidak boleh tidak ialah berkenaan dengan perbezaan darah. Itu dia punya konsep. Apa keadaan sekalipun, maksudnya bila keluar tu terus kita boleh tahu, kita boleh faham perbezaan darah. Baik. Kalau pekat hitam apa semua tu, maka kita kata itu adalah darah haid. Adapun yang sebaliknya, dia mungkin kita boleh anggap sebagai istihadah. Itu konsep yang pertama. Wallahu a'lam. Okey, soalan yang kedua berkaitan was-was Ustaz. Apakah hukumnya jika kita solat semasa tempoh darah haid ini keluar kerana kita berasa was-was antara darah haid dan keputihan? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila kita sebut tentang keputihan yang mana keluar daripada kelenjar Bartholin tadi untuk menjadikan wanita itu suci dan sebagainya, dan kemudian kita confuse. Okey, dia gini. Bila mana terputus, maksudnya kering tu, kira kita mandi apa semua, sehari 2 lepas tu tengok ada keputihan, ada macam kekuning-kuningan sikit apa semua, itu suci. Baik. Seperti mana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita sebutkan di awal tadi dalam riwayat Abu Daud dan sebagainya, kunna la na'udu sufrah wa qudrah ba'da turi syai'a. Kita tidak memandang daripada sudut hukumnya dia ada haid, selepas mana suci, dia keluar kekuningan ataupun dia keluar putih, dia dianggap sebagai suci. Baik. Dan dia tak termasuk daripada benda yang kita panggil sebagai haid tadi. Jadi itulah maksudnya was-was kita tu selepas tempoh suci, lepas tu ada lagi tak dia sudah. Itu dia punya konsep. Tapi kalau masih ada darah lagi, dia tetap haid. Dia kata Ibn Abbas, dia tetap dikira haid dan dia kena tunggu tempoh sehingga betul-betul suci. Wallahualam. Okey Ustaz, berkaitan soalan yang ketiga tadi tu ditanya, kalaulah dia ketika itu masih dalam haid tapi dia solat juga, jadi bagaimana solatnya itu, dikira dosa ataupun sia-sia atau bagaimana? Baik. Jadi kita sebut tadi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari daripada seorang wanita daripada Hururiyah. Hururiyah ni satu tempat yang mana dia datang tu dan kemudian dia tanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia tanya soalan dia apa? Kenapa kita kena tinggalkan solat waktu haid, kita kena tinggalkan solat sedangkan puasa kita tak tinggalkan? Puasa kena qada, kenapa solat tak kena qada? Kemudian Sayyidatina Aisyah dia marah. Dia kata anti Hururiyah, engkau daripada Hururiyah. Hururiyah ni memang banyak tanya. Kan, jadi Sayyidatina Aisyah dia marah sikit. Kemudian Sayyidatina Aisyah sebut kunna nu'mar biqada'is salah, kunna nu'mar biqada'is sam wala nu'mar biqada'is salah. Kita disuruh, diperintah oleh wahyu oleh Nabi SAW untuk menggantikan puasa dan kita tidak diperintah untuk menggantikan solat. Jadi waktu tu bila haid kena berhenti, jangan solat. Kalau kita buat solat juga, kita melanggar apa yang Allah perintahkan, tapi buat dalam keadaan jahil, moga-moga Allah maafkanlah. Jahil itu maksud tak tahu, tak ada ilmu, maka mudah-mudahan Allah maafkan kita. Tapi bila kita tahu, kita kena berhenti, kerana Nabi kata fatruki salah, kamu tinggalkan solat waktu haid. Wallahu a'lam. Okey, tadi kita bicarakan berkaitan wanita yang bekerja, sekarang kita nak beralih pula ke wanita yang OKU seperti yang diajukan oleh Mentari Senja. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah pengurusan darah bagi wanita yang OKU dan tak mampu menguruskan diri? Adakah tanggungjawab diletakkan kepada penjaganya? Sekian, terima kasih.
Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih pada persoalan yang sangat baik. Kita tak kesampingkan isu-isu berkait dengan OKU pun bagus, persoalan perbincangan. Baik, bila kita sebut pertama pakar perubatan menyatakan bahawa 3 aspek kita kena tengok. Baik. Pertama ialah kita tengok daripada sudut kebersihan dia tu. Maksud dia menjaga kebersihan. Itu kita kena fahamkan. Yang kedua ialah daripada sudut PMS. PMS ni bukan performance management system. Itu bukan KPI punya ni. PMS ni ialah pra-haid. Waktu dia nak datang haid itu, sebenarnya kalau tengok yang OKU ataupun autistik dan sebagainya, biasanya dia lebih awal 8 ke 9 bulan daripada yang normal. Bukan biasa, maksudnya kadang-kadang kes terpencil. Tapi kebiasaannya dia normal macam kanak-kanak yang biasa je ataupun yang hampir kepada dewasa, iaitu 9 tahun. Tapi kadang mungkin dia terawal. Maka pada waktu tu kita boleh tengoklah perubahan fizikal dia mungkin ada sakit ke dan sebagainya. Kita dah boleh aspek awal kepada mereka yang OKU. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ialah dia boleh hamil. Baik. Kita kena terangkan sebab bila pergi kat luar nanti dia lari ke apa ke, kita kena jelaskan bahawa di luar ada ancaman. Baik. So ancaman tu kadang-kadang ada kes itu ini dan sebagainya, maka dia boleh melibatkan isu berkait dengan kehamilan. Baik. Jadi daripada isu ni, macam mana kita nak fahamkan orang-orang yang seperti ni? Baik. Yang pertama sekali, pengajaran berulang. Kita kena jelaskan, kena ajar dia secara berulang daripada sudut kebersihan dan 3 aspek yang kita sebutkan tadi. Yang kedua ialah daripada sudut kena ajar secara praktikal. Contoh, kita ambil pad dan kemudian kita bancuh air sirap ke pekat-pekat tu, contohnya kita jiruskan. Kita jadikan dia sebagai realiti ataupun video-video tertentu supaya dia boleh nampak, sebab dia bukan boleh membaca boleh apa. Jadi waktu tu biar dia nampak kata benda ni kan. Jadi maksud kita isyaratkan begitu kaedah untuk menjaganya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita kena ada support daripada orang-orang yang penjaga tadi tu. Baik. Contohnya adik dia, contohnya akak dia, tu tolong bantu dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, nak tak nak kena sentiasa juga berhubung dengan pakar-pakar perubatan, terutama dalam menguruskan anak-anak OKU ataupun autistik ni yang kita sebut ni, dan ia merupakan salah satu daripada benda yang sebenarnya kita bantu dia. Kita bersihkan dia dan juga dia faham. Dan juga yang kelima, kita kena jelaskan juga benda ni bila kita dah buat kita kena buang. Kita buat ni kita kena buang. Jadi kita kata kena ajaran berulang itu dia akan ingat insya-Allah. Sebab akan ada juga dia punya ingatan ataupun apa yang dia boleh fokus bila macam ni dia kena buang. Bila macam ni dia tahu ini haid dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi itu perlu dimainkan peranan oleh pihak keluarga Ustaz. Baik. Soalan seterusnya dari Nur Hafizah. Salam Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saya Fiza daripada Ipoh. Mahu bertanya, kalau macam saya pakai perancangan iaitu IUCD Medina, dia datang sikit-sikit boleh ke declare sebagai period? Sebab sudah refer doktor, memang macam tu doktor beritahu. Dan dia tak lama, kadang-kadang 1 atau 2 hari je darah turun macam tumpuk-tumpuk, sebab saya risau nak puasa dan solat. Terima kasih kepada Hafizah atas soalan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi bila tengok tadi disebutkan darah tu tumpuk-tumpuk. Maksudnya darah tu ketul-ketul lah. Jadi kita kata warna tu sudah tentu dalam keadaan seperti itu ialah seperti mana darah haid yang gelap yang pekat tadi tu. Maka kalau turun tu pada waktu berapa hari dalam konteks waktu tu, dan saya confirm juga untuk UTC ni UTC apa tu ICD ni dia kadang-kadang tu dia punya tu tak menentu. Jadi bila kadang tak menentu tu, nak tak nak kita kata memang agama kita, hadisnya dan Nabi SAW-nya, dan itu sepakat di kalangan para fuqaha, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan bahawa kena tengok pada darah tu. Jadi keadaan darah tu walaupun tumpuk-tumpuk, walaupun apa pun yang keluar, maka tengok. Kalau pekat pada waktu tu confirm haid. 2-3 hari tu haid pekat. Lepas tu suci je. Tak ada apa kan, keluar je cecair putih dan sebagainya. Maka waktu itu sebenarnya Allah jadikan cecair putih tu juga sebenarnya untuk melindungi kawasan vagina wanita daripada virus. Itu dia keluar daripada cecair putih tu. Dia bukan lelehan lah maksudnya. Dia bukan benda yang merosakkan apa, tak. Itu memang satu kelebihan yang Allah bagi. Baik. Jadi bila dah keluar tu selesailah masalah dia. Lepas tu tengok 3-4 hari lepas tu tengok yang keluar tu warna kemerahan dan bukan pekat. Istihadah. Masya-Allah. Jadi kita kata itu dia punya konsep. Maksudnya dengan kita praktis, kita kenal warna darah, ataupun sebenarnya hari ni kalau tengok ada apps. Apps tu kita boleh
letak kat situ hari apa keluar, hari apa semua tu. So download apps tu, so kita boleh buat kira-kiraan, ataupun kalau kita nak buat secara manual, pergilah dekat kita punya kalender tu. So itu kan. Jadi kita tahu dah kat situ, itu dia punya konsep, itu juga salah satu cara macam mana kita nak mengira, dan terutama kita sebut tadi ada proses-proses tengok darah, kiraan, adat dan sebagainya. Wallahualam. Jadi abang-abang kalau tengok bini kita tiba-tiba tanda kat kalender, jangan kata main kutu ke apa ni. Itu darah haid yang ingin mereka kirakan bersama. Baik, saya tertarik juga dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita. Kalau boleh saya bacakan dari Normadiah Abdullah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Seseorang wanita yang telah lama putus haid tapi satu hari ada keluar darah, adakah darah itu dikira darah haid? Tolong Ustaz huraikan. Terima kasih juga kepada Normadiah atas soalan. Baik, terima kasih pada Puan Normadiah. Okey. Jadi bila dah lama putus haid, menopause lah, maksudnya mungkin umur tertentu, ataupun kadang-kadang ada wanita yang memang dia tak keluar haid. Kan contohnya kita kata setahun sekali, kan, dan sebagainya, yang itu kita kata memang ada masalah. Jangan jumpa ustaz. Jumpa doktor. Jumpa doktor. Doktor lebih faham. Doktor pula jangan pergi jumpa pakar jantung. Pergi jumpa pakar inilah kan, yang khusus bahagian bidan, ataupun kita kata daripada sudut bidang isu-isu ini. Maka kita kata pada waktu tu pergi jumpa kalau keadaan yang seperti itu. Itu cerita kalau wanita yang mana dia terputus haid dalam tempoh yang memungkinkan dia memang kena keluar haid, tapi tak keluar haid, dia terputus. Setahun lepas tu baru keluar. Setahun, masa umur mungkin 30, umur mungkin 35. Itu memang kena pergi jumpa. Dan jangan segan, jangan malu pergi jumpa doktor. Kan, sebab kita memang ada bidang, memang ada kepakaran. Itu satu. Yang kedua, dia dah monopause, tiba-tiba dia keluar seketika macam disebutkan tadi. Okey, dalam keadaan seperti itu kita kata kalau ikut masyhur lah pandangan mazhab Imam Syafi'i, kita sebutkan tadi, lebih pada umur 62 tahun maka waktu tidak lagi dikira haid lah, dia ada istihadah. Okey, itu dia punya konsep, itu dia punya cara dan kaedah untuk kita mengenal pasti. Dan itu juga kalau kita ada ruang dan masa, boleh juga rujuk kepada para doktor dan sebagainya. Cuma mungkin daripada sudut lain akan bagi tahulah mungkin haid, mungkin tidak, ataupun doktor pun mungkin kata tengok kepada darah contohnya. Kita kata ikut nasihat. Wallahualam. Okey, boleh rujuk kepada pakar sikit Puan sebagai seseorang pakar dalam bidang tersebut. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Sedikit kesimpulan ringkas untuk topik kita pada pagi ini. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik lelaki ataupun perempuan dia kena tahu, sebab nanti dia ada anak, dia ada isteri dan sebagainya, untuk memahami hukum hakam tentang haid. Dan yang kedua, teruskan belajar dan teruskan tak habis dekat sini. Teruskan dia dapat maklumat, jumpa kepada yang pakar. Dan kemudian yang ketiga, saya mohon maaf kalau ada silap faham, silap fakta dan sebagainya, dan boleh diperbetulkan. Dan mudah-mudahan Allah merahmati ilmu dan juga apa yang kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian ilmu dan sebagai mengambil barakah pengajian kita pada pagi ini. Sedikit doa ringkas sebagai penutup. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alina ta'wi wa lina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pagi ini, dan kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya iaitu Da'i Anas dan juga panelnya Ustaz Muhammad Ali Sabri Abdul Rahman. Topik ibadah healing cara Islam bermula 6.50 pagi. Akhir kata daripada saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.